Nadia semakin dihimpit tekanan emosi yang kian meruncing. Dia kini berada dalam lingkungan manusia yang membuatkan jantungnya berdegup kencang setiap kali mereka berdekatan. Nah, bukan karena cinta, tetapi karena tekanan yang menyempitkan ruang pernafasannya. Zara, si madu yang semakin besar kepala, makin berani menunjukkan belangnya. Keinginannya untuk merampas kedudukan Nadia sebagai istri pertama semakin jelas, tanpa segan silu menunjukkan siapa yang lebih disayangi. Atma pula, kakak ipar yang terlalu taksub dengan suami sendiri, seolah-olah hilang kewarasan. Demi memastikan lelaki yang dicintainya terus berada di sisinya, dia sanggup mengorbankan maruah sendiri, rela dilayan seperti seorang hamba, asal sahaja kasih sang suami tidak beralih arah. Namun begitu, dalam segala kekacauan dan tekanan yang mendesak dari segenap arah, Nadia tetap berusaha untuk kekal tabah. Dia belajar menelan setiap kepahitan dengan penuh sabar, walaupun hatinya semakin retak dari hari ke hari. Bayangkan sahaja, sebagai istri pertama, dia terpaksa akur untuk berpindah ke bilik yang jauh lebih kecil, hanya kerana Zara mahu menguasai bilik utama dan tidur di sisi Firash setiap malam. Tidak cukup dengan itu, Zara turut mendesak agar Nadia menjauhkan diri dari Firash, seolah-olah haknya sebagai seorang istri sudah tidak wujud lagi. Malah lebih menyakitkan, Zara menuntut agar Firash melayannya lebih dari seorang istri, seolah-olah Nadia ini hanyalah bayang-bayang yang sudah tidak bermakna. Merajuk dengan suami sendiri, Zara mengambil keputusan drastik untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dalam hatinya, dia menyimpan harapan tinggi bahawa Firash akan segera menyusul, datang memujuknya dengan kata-kata manis dan rayuan penuh cinta. Hari demi hari berlalu, namun bayang Firash langsung tidak kelihatan di depan pintu rumah keluarganya. Harapan yang ditanam perlahan-lahan layu, kekecewaan mula menjalar dalam hati. Setelah sekian lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya Zara mengalah dengan keadaan. Dengan hati yang berat dan ego yang tercalar, dia kembali semula ke rumah suaminya, coba berpura-pura tenang meskipun hakikatnya dia dihantui rasa kecewa. Namun, Zara tidak pernah tahu bahawa sepanjang ketiadaannya di rumah, telah berlaku sesuatu yang tidak dijangka terhadap madunya. Dalam diam, ada peristiwa yang menggoncang kedudukan Nadia dan Zara sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Lebih mengejutkan, dia tidak tahu bahawa dirinya kini harus bersedia untuk berdepan dengan satu fitnah yang sedang berlegar. Fitnah yang datangnya daripada seorang wanita yang selama ini dianggap sebagai penyokong kuatnya, seseorang yang dipercayai sepenuh hati. Kepercayaan yang diletakkan bertukar menjadi racun, dan tanpa sadar, Zara telah menjadi sasaran dalam permainan yang jauh lebih rumit daripada yang disangkanya. Pada suatu detik yang sunyi, ketika malam terasa begitu lengang dan angin, seolah-olah berhenti berhembus, Atma muncul di hadapan rumah Nadia. Kedatangannya yang tiba-tiba tanpa sebarang pemberitahuan membuatkan suasana menjadi tegang. Riak wajah Atma pada ketika itu tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang menggerunkan terpancar di raut wajahnya, seolah-olah sedang menyimpan bara yang menunggu masa untuk meledak. Nadia yang membuka pintu cuba untuk berfikir secara positif. Dia menyambut Atma dengan senyuman yang dibuat-buat, berharap kunjungan itu bukanlah petanda buruk. Namun, pandangan mata Atma yang tajam menikam, menembusi jiwa seperti panah berbisa, segera membuatkan hati Nadia berdebar-debar tidak keruan. Perasaan tidak sedap mula menyelubungi dirinya. Tanpa sebarang amaran, Nadia sangat terkejut apabila Atma tiba-tiba menyerangnya. Tangannya menggenggam sesuatu yang berkilau di bawah cahaya lampu. Benda tajam yang jelas berpotensi membawa kecederaan. Dalam keadaan cemas, Nadia cuba mempertahankan diri. Kata-kata yang keluar dari mulut Atma amat jelas dan menggetarkan. Dia menuduh Nadia telah menghancurkan rumah tangganya, menuduh Nadia sebagai perampas yang cuba merobek kasih sayang Zahin daripadanya. Nadia, yang masih waras dan penuh dengan rasa ingin berdamai, cuba menenangkan Atma. Dia mengangkat tangan sebagai tanda tidak mahu bertelingkah, cuba memujuk agar Atma bertenang dan membawakan perbincangan secara matang. Dia merayu agar segalanya diselesaikan secara baik, agar keadaan dapat dijernihkan sebelum menjadi lebih buruk. Namun, Atma sudah hilang arah. Dia ibarat dirasuk emosi, tidak lagi mendengar sepatah pun kata-kata Nadia. Dalam amukan gila yang menguasai diri, Atma hanya ada satu niat yang terpatri dalam pikirannya. Dia mahu benih suaminya yang kini sedang bersemi dalam rahim Nadia segera lenyap dari dunia ini.
Bagi Atma, selama bayi itu masih ada, Zahin tidak akan kembali kepadanya. Hanya apabila benih itu dihapuskan, barulah suaminya akan berpaling semula dan cinta yang dirampas akan dapat dikembalikan. Dalam keheningan yang mula bertukar menjadi kecoh, Firash yang tidur di dalam tiba-tiba terjaga. Dia terduduk, berpeluh dingin membasahi dahi. Dalam mimpi yang baru dialaminya, wajah Atma muncul, bengis, liar, dan penuh dendam. Rupanya itu bukan sekadar mimpi kosong. Ia seperti satu petunjuk yang mula membuka matanya terhadap perangai sebenar Atma yang selama ini tersembunyi di sebalik topeng kesetiaan. Namun dalam kekeliruan antara mimpi dan realiti, Firash masih menganggap semuanya hanya mainan tidur yang tidak membawa apa-apa arti. Belum lagi, misi Atma hanya satu, dan tekadnya sudah bulat. Dia mahu pastikan janin yang sedang membesar dalam rahim Nadia disingkirkan dengan apa jua cara sekalipun. Dalam fikirannya, selama benih Zahin itu masih bernyawa dalam tubuh Nadia, suaminya tidak akan berhenti mengejar wanita itu. Zahin terlalu menginginkan anak kandung dan itulah yang membuat Atma semakin tertekan dan terbakar cemburu. Dia tahu selama ini cinta Zahin kepadanya semakin pudar. Namun kehadiran anak itu memberi harapan baru kepada Nadia dan mengukuhkan kedudukannya sebagai istri. Atma tidak sanggup membiarkan perkara itu terjadi. Maka dengan licik dan tenang dia mula menyusun langkah demi langkah satu rancangan halus yang kelihatan seperti kunjungan biasa namun diselit dengan niat tersembunyi yang amat berbahaya. Dalam senyuman manis yang jelas dibuat-buat, Atma tampil seolah-olah prihatin, lalu menyelitkan nasihat panjang lebar mengenai kepentingan menjaga kesehatan janin dalam kandungan. Dengan penuh yakin, dia menghulurkan sebiji pil yang kononnya dapat menyihatkan bayi yang dikandung. Tanpa sebarang rasa curiga, tiada siapa pun yang menyangka bahwa pil itu sebenarnya membawa kesan buruk yang mampu menggugat keselamatan kandungan tersebut. Nadia yang polos dan sentiasa berprasangka baik, langsung tidak menyadari niat sebenar Atma. Dengan penuh kepercayaan, dia menyambut huluran itu dan meneguk minuman yang diberikan bersama pil tersebut, tanpa mengetahui bahwa tindakannya itu bakal membawa pada. Namun, tidak sampai seminit, tubuhnya mula memberi reaksi. Perutnya tiba-tiba terasa sangat sakit, mencucuk-cucuk seperti sedang dicarik dari dalam. Nafasnya mula sesak dan wajahnya pucat lesi. Dalam panik dan kesakitan yang amat, Nadia sempat menggenggam kuat lengan Atma, seolah-olah mahu memberitahu sesuatu, bahwa penderitaan yang dirasainya bukan sekadar rekaan atau sekadar keluhan biasa. Pegangan tangannya itu cukup kuat, menjadi bukti jelas bahwa tubuhnya sedang meronta kesakitan yang sebenar dan bukan sekadar drama atau hela semata. Tetapi dalam diam, Atma hanya memerhati tanpa rasa bersalah. Bagi Atma, inilah langkah pertama untuk menamatkan persaingan, untuk menghapuskan penghalang yang membuat suaminya berpaling dari dirinya. Dan dengan satu gelas minuman, dia yakin semuanya akan berakhir mengikut rancangan. Zara hanya mampu memandang dari jauh, berdiri kaku dengan dada yang berombak resah. Riak wajahnya jelas memperlihatkan kerisauan yang semakin menggigit jiwa. Matanya tertumpu kepada Nadia yang kelihatan tidak stabil, dan hatinya mula dihimpit tanda tanya. Apakah yang sebenarnya sedang berlaku kepada madunya itu? Sesuatu yang aneh sedang berlaku di hadapan matanya, dan dia sendiri tidak pasti bagaimana harus bertindak. Namun segala persoalan terjawab apabila pandangannya tiba-tiba tertumpu kepada satu pemandangan yang mengejutkan. Cecair merah pekat mengalir perlahan dari kaki Nadia, membasahi lantai. Zara tersentak, tubuhnya menggigil, matanya terpaku melihat adegan yang bermain depan matanya. Nafasnya tersekat-sekat, dan rasa cemas menyelubungi seluruh tubuh. Nadia yang pada mulanya masih sedar, akhirnya tumbang tidak bermaya. Tubuhnya rebah perlahan dan tidak lagi memberikan sebarang reaksi. Keadaan menjadi kelam kabut, dan tanpa berlengah, Nadia segera dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal. Segala usaha dilakukan oleh pihak perubatan untuk menyelamatkan nyawanya, namun takdir telah tertulis. Janin yang selama ini dikandung dengan penuh harapan dan kasih sayang tidak berjaya diselamatkan. Kehilangan itu bukan sahaja menggoncang fisikal, tetapi turut menghancurkan jiwa Nadia yang sudah sedia rapuh. Di sebalik semua kekecohan dan air mata yang mengalir, tiada siapa pun yang benar-benar tahu apa yang berlaku pada malam tragik itu. Tiada satu pun bukti kukuh yang boleh mengaitkan sesiapa. Namun dalam diam, hanya 3 orang sahaja yang mengetahui kebenaran yang sebenar, Atma, Zara, dan Nadia.
Tiga wanita dengan kisah tersendiri yang masing-masing membawa beban rahasia yang tidak terluah. Dan di antara mereka, hanya masa yang akan menentukan siapa yang akan membuka mulut dan siapa yang akan terus bersembunyi di sebalik kebisuan yang membunuh. Firash semakin dibayangi kebimbangan yang menyesakkan dada. Sejak kejadian yang menimpa Nadia, hatinya tidak pernah tenang. Wajah istrinya yang pucat, tubuh yang kaku, dan kehilangan yang tidak terduga itu terus menghantui pikirannya. Dia tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang berlaku kepada Nadia? Apakah yang menyebabkan wanita yang selama ini kelihatan tabah itu rebah dalam sekelip mata? Tidak mampu lagi menahan rasa ingin tahu yang semakin membuak, Firash mengambil keputusan untuk berbual dengan Atma, satu-satunya individu yang berada dekat dengan Nadia ketika kejadian itu berlaku. Dia mengharapkan penjelasan, sebarang maklumat yang boleh meredakan keresahan yang menghimpit jiwanya. Namun Atma sudah bersedia dengan langkah seterusnya. Dia tahu Nadia tidak akan membuka mulut, tidak akan membongkar kebenaran yang sebenar kepada Firash. Keyakinan itu memberi ruang kepada Atma untuk mencipta satu kebohongan yang tersusun rapi, kebohongan yang direka dengan teliti, agar mampu mempengaruhi hati dan pikiran Firash. Dengan riak wajah yang tenang dan nada suara yang meyakinkan, Atma menjelaskan bahwa dia sendiri tidak tahu secara pasti apa yang terjadi. Tetapi katanya, sebelum Nadia pengsan dan tidak sadarkan diri, dia sempat mendengar Nadia menyebut satu nama. Nama itu adalah Zara. Atma tahu kesan kata-katanya tidak akan hilang begitu sahaja. Dia tahu dengan menyebut nama Zara, dia telah meletakkan satu racun halus ke dalam fikiran Firash. Racun yang boleh meretakkan kepercayaan dan menyalakan api syakwasangka. Atma memang bukan ipar yang sempurna, tidak untuk Nadia dan juga tidak untuk Zara. Dia tahu dirinya dipenuhi celah, tetapi semua itu tidak penting baginya. Yang penting hanyalah kemenangan. Dan demi kemenangan itulah, Atma sanggup menjatuhkan sesiapa sahaja, walaupun orang itu pernah berdiri di sisinya. Kerana bagi Atma, dalam permainan ini, hanya satu yang akan berdiri di akhir, dan dia telah memilih untuk jadi yang terakhir berdiri, walau dengan cara yang paling kotor sekalipun. Firash yakin sepenuh hati bahwa kakak kandungnya, Atma, tidak akan berbohong kepadanya. Sejak kecil mereka membesar bersama, saling menyokong dan mempercayai satu sama lain. Keyakinan itu membuatkan dia lebih mudah menerima cerita yang disampaikan oleh Atma tanpa banyak soal, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang disampaikan itu sudah tercemar dengan niat yang tersembunyi. Situasi menjadi semakin tegang apabila Firash dan Zara mula bertengkar. Emosi yang selama ini disimpan kemas mula meledak. Firash menuduh Zara tidak ikhlas menerima Nadia sebagai madu dalam hidupnya. Nada suaranya meninggi dan matanya merenung tajam wajah istrinya itu. Wanita yang pernah dia cuba untuk sayangi namun kini mula diragui keikhlasannya. Firash menegaskan dia bukan lelaki bodoh yang mudah diperdaya. Dia tahu selama ini Zara hanya berpura-pura. Di hadapannya Zara berlagak bagaikan bidadari penuh santun, kononnya hormat dan reda menerima Nadia sebagai istri pertama. Namun di belakangnya, Zara melayan Nadia dengan amat buruk, tanpa belas kasihan. Firash merasa tertipu. Apa yang Firash tidak pernah tahu adalah, segala sikap dan kebencian halus itu sebenarnya berpunca daripada satu sumber, dari Atma, kakak kandung kesayangannya. Kakaknya sendiri telah mempengaruhi pemikiran Zara secara perlahan-lahan, menyuntik racun cemburu dan dendam, hingga menjadikan Zara sebagai alat untuk menyingkirkan Nadia dari hidup Firash. Merasa dirinya semakin terpinggir dan tidak dicintai, Zara akhirnya mula lelah. Perkahwinan yang pada awalnya dibina atas impian dan harapan kini terasa kosong. Dia tidak sanggup lagi meneruskan hubungan itu. Dalam diam dia tahu Firash tidak pernah benar-benar menerimanya sepenuh hati. Zara sedar Firash hanya bersetuju untuk menikahinya kerana mahu menunaikan permintaan Puan Faridah, ibu mentuanya. Tiada cinta yang tumbuh dengan sendiri, hanya tanggungjawab yang membebankan. Dan apabila Firash sendiri mengaku bahawa layanan terhadapnya selama ini hanyalah atas dasar kewajipan seorang suami, bukan kerana kasih, hatinya seakan hancur. Apa yang lebih menyakitkan, semasa pertengkaran itu, Zara dituduh sebagai penyebab Nadia mengalami keguguran. Tuduhan itu terlalu berat untuk ditelan. Hatinya semakin tawar. Cintanya, yang dahulu bernyala-nyala, kini hanya tinggal bara yang hampir padam. Dalam tangisan dan kemarahan, Zara tahu dia tidak lagi mampu bertahan. Dalam perkahwinan yang penuh dengan kecurigaan, manipulasi, dan kepalsuan. Firash leka berbual di lobi hospital bersama juru rawat dan dokter yang merawat Nadia.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam masa yang sama, sesuatu yang buruk sedang berlaku di bilik wad istrinya sendiri. Wanita yang masih terbaring lemah terlantar di atas katil hospital setelah melalui detik hitam kehilangan anak yang dikandung. Tiada siapa yang menyangka insiden yang tidak diingini itu akan berlaku. Nampaknya andaian Atma benar-benar meleset. Dia menyangka setelah janin dalam kandungan Nadia, hasil benih Zahin lenyap dari dunia lelaki itu akan menjauh. Namun sebaliknya, Zahin masih tidak berputus asa. Dia tetap mengejar Nadia, seolah-olah kehilangan itu langsung tidak menjejaskan niatnya untuk memiliki wanita itu. Dalam suasana bilik wad yang sunyi dan dipenuhi hanya oleh deruan, alat bantuan pernafasan, Zahin mendekati Nadia dengan perlahan. Nadanya lembut, tutur katanya manis, tetapi di sebalik semua itu terselit nafsu yang tidak terbendung. Dia meluahkan betapa dia merindui Nadia, kononnya cinta lama mereka belum mati. Tangannya coba menyentuh, matanya memerhati penuh nafsu. Satu perbuatan yang menjijikkan di hadapan wanita yang sedang sakit dan tidak berdaya. Tidak mau menjadi mangsa nafsu serakah Zahin, Nadia yang masih lemah coba melawan dengan tenaga yang tinggal. Tangannya menggigil ketika coba menekan butang lonceng kecemasan di atas kepala katil, berharap akan ada juru rawat datang menyelamatkannya. Namun usahanya sia-sia. Tenaga Zahin terlalu kuat berbanding dirinya yang masih belum pulih sepenuhnya. Nafasnya tercungap, tubuhnya menggigil ketakutan. Namun takdir menyebelahinya. Pintu wad terbuka dan Firash muncul tepat pada waktunya. Wajahnya berubah sekelip mata apabila melihat Zahin dalam keadaan mencurigakan di sisi Nadia. Amarah Firash sampai ke kemuncak. Tanpa berpikir panjang, dia menerpa ke arah Zahin dan menarik lelaki itu menjauhi istrinya. Apa yang berlaku selepas itu adalah pergaduhan yang tidak dapat dielakkan. Dua lelaki yang pernah saling mengenali kini berubah menjadi lawan. Masing-masing beradu kekuatan, saling menumbuk, menolak dan bergelut dalam bilik wad yang sempit. Nadia, yang masih lemah dan terkejut, cuba bersuara, cuba menghalang, tetapi suaranya terlalu perlahan untuk menyuraikan kekacauan yang sedang berlaku. Selepas beberapa menit yang terasa seperti satu abad, pergaduhan itu akhirnya berjaya. Dileraikan oleh petugas hospital yang tiba setelah mendengar bunyi kecoh. Zahin dengan selamba memakai semula bajunya yang terdedah semasa pergaduhan. Tanpa rasa bersalah, dia melangkah keluar dari bilik dengan senyuman sinis di bibirnya. Seakan sengaja mahu menunjukkan kepada Firash bahawa dia sudah berjaya menimbulkan kekacauan, bahawa dia masih punya pengaruh ke atas Nadia. Senyuman itu bukan sekadar sinis, ia adalah tanda kemenangan, tanda bahawa walau seketika, dia berjaya meretakkan kepercayaan, menggoncang ketenangan, dan meninggalkan luka yang belum tentu mudah sembuh. Selepas sekian lama menyimpan segala luka dan rahsia dalam diam, akhirnya Nadia mengumpul keberanian untuk meluahkan kebenaran yang selama ini dipendam jauh di lubuk hati. Dalam suasana yang sepi dan tegang, dia mula membuka satu persatu kisah hitam yang selama ini menjadi beban dalam hidupnya. Setiap patah kata yang keluar dari bibirnya seakan mengalir bersama air mata yang tertahan, mencerminkan betapa dalamnya luka yang dia tanggung seorang diri. Pendedahan Nadia bermula dengan kisah paling menyayat hati tentang serangan Atma terhadap dirinya, semata-mata kerana dilanda rasa cemburu yang membutakan hati. Kebenaran yang diungkapkan oleh Nadia bagaikan belati yang menikam dada Firash. Setiap butir cerita yang didengarnya menjadikan wajahnya kian pucat, hatinya bagaikan diremuk, berkeping-keping kerana selama ini dia telah menyalahkan wanita yang tidak berdosa. Firash merendahkan egonya sebagai seorang suami. Dia menundukkan wajahnya, menahan rasa bersalah yang menghimpit jiwa. Dengan suara yang lemah dan tulus, dia meminta maaf kepada Nadia atas segala kesilapan dan penghakiman yang dibuat tanpa menyelidik kebenaran terlebih dahulu. Firash mengakui bahawa dia terlalu mudah menyebelahi Atma, terlalu cepat menilai, dan terlalu lambat memahami bahawa Nadia selama ini memikul beban yang dia sendiri tidak mampu tanggung. Namun, sejauh manapun kemarahannya, Firash tidak mampu untuk membenci kakak kandungnya sendiri. Dia dan Atma adalah darah daging yang pernah melalui pelbagai ujian hidup bersama. Mereka membesar dalam kepayahan, menyaksikan retak-retak dalam keluarga, dan saling bergantung harap ketika dunia seakan memusuhi mereka. Firash tahu Atma bukanlah sempurna, mentalnya terjejas kerana luka-luka lama yang tidak pernah sembuh. Dan lebih dari itu, Firash menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan.
Atma sebenarnya sudah lama menderita kerana Zahin. Firash tahu Atma lemah bukan kerana dirinya, tetapi kerana tekanan yang dibawa oleh lelaki bernama Zahin. Kehadiran Zahin bukan sahaja mengganggu kehidupan rumah tangga Atma, tetapi juga mengganggu kestabilan mental dan emosinya. Firash sedar kakaknya telah lama terperangkap dalam hubungan yang merosakkan, dan semua itu menjadikan Atma seorang wanita yang tidak lagi waras dalam membuat keputusan. Maka dengan hati yang berat, Firash merayu kepada Nadia agar memberi ruang kemaafan kepada kakaknya. Bukan kerana Atma layak dimaafkan, tetapi kerana dia sudah cukup menderita dalam dunia ciptaannya sendiri. Namun bagi Nadia, luka itu terlalu dalam untuk dipadamkan dengan kata-kata maaf. Hatinya masih berdarah. Kehilangan anak yang dikandung bukan sekadar kehilangan biasa. Ia adalah kehilangan yang menamatkan harapannya, menghancurkan impiannya sebagai seorang ibu. Walaupun dia sadar bahwa janin dalam rahimnya itu bukan hasil hubungan yang sah, namun kasih sayang yang terbit sejak awal kehamilan bukan sesuatu yang boleh dipadamkan. Setiap detik, dia menanti kelahiran cahaya matanya dengan penuh harapan, namun semuanya musnah dalam sekelip mata. Kerana itulah, walaupun Firash cuba menjelaskan dan menenangkan keadaan, Nadia enggan mendengarnya. Emosinya masih berkecamuk. Luka fizikalnya belum sembuh, apatah lagi luka di hati. Baginya, cukuplah dia sudah jelaskan segala-galanya. Hubungannya dengan Zahin bukan hubungan yang wajar, dan dia sendiri menyesalinya sepenuh hati. Jika dia tahu sejak awal bahwa Zahin adalah suami orang, Nadia tidak akan sesekali membuka pintu hati. Cinta yang dia sangka suci, rupa-rupanya penuh dengan tipu daya. Dia juga adalah mangsa dalam permainan jijik Zahin. Kesuciannya diragut dalam keadaan yang paling menyedihkan. Ketika dia sudah pun nekat untuk mengakhiri hubungan itu, ketika dia mahu meninggalkan kisah silam dan membina masa depan yang lebih baik, masa silamnya menghancurkan hidupnya, rumah tangganya juga bakal terlerai. Namun segalanya terjadi begitu pantas, meninggalkan trauma dan kesakitan yang masih menghantuinya hingga ke hari ini. Dan kini semua kebenaran telah terlerai, tapi tiada yang dapat mengembalikan masa lalu. Tiada yang dapat menghidupkan kembali anak dalam kandungannya. Tiada yang dapat menghapuskan perasaan dikhianati, dihina, dan disakiti. Yang tinggal hanyalah Nadia, dengan luka yang tidak berdarah namun kekal dalam jiwa. Zahin juga tidak mahu ketinggalan dari meluahkan sisi ceritanya sendiri. Dia tampil memberikan penjelasan, menceritakan segalanya tentang hubungan silamnya bersama Nadia, hubungan yang penuh rasa cinta, tetapi berakhir dengan luka yang dalam. Dalam nada suara yang berat dan penuh kekesalan, Zahin mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Dia menyatakan dengan yakin bahwa cintanya terhadap Nadia bukan cinta biasa. Ia terlalu dalam, terlalu kuat hingga mampu membutakan pertimbangan. Zahin sanggup meninggalkan segala-galanya, keluarga, rumah tangga, malah kekayaan yang selama ini menjadi jaminan hidupnya, hanya kerana dia yakin hidupnya tidak akan lengkap tanpa kehadiran Nadia di sisi. Baginya, cinta kepada Nadia adalah takdir yang tidak dapat dielak. Sejak kali pertama bertentang mata dengan wanita itu, hatinya seolah-olah terkunci. Cinta pandang pertama itu bukan hanya membuatnya tertarik, malah menjadikan Nadia satu-satunya wanita yang mampu mengisi ruang di hatinya. Namun demi mengawal keadaan, Zahin mengakui dia pernah menjauhkan diri buat sementara waktu. Dia tidak bertemu dengan Nadia untuk tempoh tertentu kerana terikat dengan tanggung jawab menjaga Atma, istrinya yang ketika itu mengalami keguguran. Ketika itulah satu fakta besar terbongkar bahwa selama ini Atma sebenarnya bukan wanita mandul seperti yang disangka banyak pihak. Keguguran yang dialami membuktikan bahwa rahim Atma masih mampu melahirkan zuriat, tetapi segalanya menjadi mustahil kerana Zahin sendiri sudah lama tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Atma. Bukan kerana benci, tetapi kerana dia sudah tidak tertarik. Hatinya telah dimiliki sepenuhnya oleh bayangan Nadia. Dalam fikirannya hanya ada satu wajah yang terukir, tidak lain tidak bukan, yaitu Nadia. Dan atas sebab itulah, hubungan suami istri antara dia dan Atma semakin renggang, kering, dan tidak bermakna. Lebih mengejutkan, Zahin tidak berhenti di situ. Dalam nada yang sedikit sinis dan menyakitkan, dia menuduh Nadia sebagai seorang wanita yang tidak setia. Baginya, keputusan Nadia untuk berkahwin dengan Firash adalah satu pengkhianatan terhadap cinta mereka. Zahin menganggap Nadia tidak pernah benar-benar menyintainya, kerana jika benar cinta itu wujud, masakan semudah itu Nadia memilih untuk disatukan dengan lelaki lain.
Zahin merasa dikhianati, walaupun realitinya dia sendiri mengkhianati istri pertamanya. Namun dalam benaknya, rasa cintanya terlalu tinggi untuk disalahkan. Dia menyimpan keyakinan bahwa Nadia sepatutnya menjadi miliknya, bukan sesiapa yang lain. Selepas terlalu banyak peristiwa menyakitkan yang menimpa, luka demi luka yang belum sempat sembuh, Nadia merasakan sukar untuk menerima Firash semula dalam hidupnya. Hatinya telah remuk, kepercayaannya telah tercalar, dan segala janji manis yang pernah diungkapkan dahulu seolah-olah tidak lagi membawa makna. Dalam kekeliruan dan kesedihan yang masih bersisa, Nadia membuat keputusan yang tegas. Dia mendesak agar diceraikan. Baginya, tiada lagi gunanya meneruskan perkahwinan yang sudah hilang arah dan dipenuhi luka. Segala yang berlaku membuatkan dia hilang keyakinan terhadap cinta dan perkahwinan itu sendiri. Namun begitu, Firash tidak pernah berputus asa. Meskipun berkali-kali ditolak, dia tetap tekun, tetap setia berusaha memujuk wanita yang masih bersemadi dalam hatinya itu. Firash berubah, dia menjadi lelaki paling romantik setiap kali berada di depan Nadia. Setiap kata, setiap perbuatan, dan setiap perhatian yang diberi bukan sekadar lakonan, tetapi lahir dari rasa cinta yang semakin mendalam. Tujuannya hanya satu, dia mahu kembali mendapatkan kebenaran dari Nadia untuk menjadi suaminya semula. Bukan karena ego seorang lelaki, tetapi karena cinta yang terlalu dalam dan tulus terhadap wanita itu. Firash mengaku dengan jujur, tanpa segan silu di hadapan Nadia, bahwa dia tidak mampu hidup bersama wanita lain selain Nadia. Dalam dunia Firash, hanya ada satu nama yang terpahat kukuh, satu cinta yang tidak pernah berubah walau dilanda badai, dan nama itu adalah Nadia. Dalam diam, Nadia mulai goyah. Hatinya, walaupun pernah hancur, tidak mampu menafikan perasaan yang masih bersisa buat Firash. Dia tahu, cinta itu masih ada, masih berdenyut perlahan di dasar hatinya. Setelah menilai semula segala yang berlaku dan melihat kesungguhan Firash, Nadia akhirnya membuka hatinya sedikit demi sedikit. Dia belajar untuk memaafkan, walaupun pahit untuk ditelan. Dia sadar, mungkin tidak salah untuk memberi peluang kedua kepada seorang suami yang kini benar-benar ingin memperbaiki segalanya. Dengan lafaz perlahan dan hati yang masih berhati-hati, Nadia akhirnya bersetuju memberi ruang. Dalam hatinya, dia tahu, peluang kedua ini bukan jaminan bahagia, tetapi ia mungkin permulaan baru yang lebih bermakna andai Firash benar-benar berubah. Seterusnya, kami kongsikan prediksi pengakhiran drama yang dipetik dari pelbagai sumber dan teori peminat yang hangat diperkatakan. Satu daripada sumber menyatakan bahwa Zahin akhirnya dijatuhkan hukuman penjara atas 2 kesalahan berat, merogol dan melakukan keganasan rumah tangga. Kejahatan yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar dan keadilan berpihak kepada mangsa. Dalam masa yang sama, Atma pula memilih untuk teruskan hidup sendirian, meninggalkan segala sejarah kelam bersama Zahin. Dia bangkit perlahan-lahan dengan semangat baru, membina kembali hidupnya sambil memajukan perniagaan keluarga bersama ibunya, satu-satunya insan yang tidak pernah meninggalkannya. Namun begitu, ada juga sumber lain yang menyampaikan kisah yang jauh lebih tragik. Dalam versi ini, Zahin dipenjarakan bukan karena merogol, tetapi atas kesalahan menamatkan riwayat Firash. Satu plot mengejutkan yang membuka ruang kepada pelbagai spekulasi. Selepas kematian Firash, dunia Nadia berubah sepenuhnya. Dia terpaksa menelan kepahitan kehilangan insan yang akhirnya benar-benar mencintainya. Nadia bangkit dari kedukaan dan memulakan hidup baru. Kali ini, sebagai seorang wanita yang lebih kuat, lebih berhati-hati dan berdikari. Kini, peminat mula tertanya-tanya, apakah benar Firash akan meninggal dunia di hujung cerita? Atau mungkinkah semua ini hanyalah bayangan dan akhirnya Firash dan Nadia akan bahagia bersama seperti yang diimpikan ramai? Segala persoalan akan terjawab. Saksikan minggu akhir drama Fenomena, bukan ipar sempurna, untuk mengetahui kesudahan sebenar yang pastinya akan mengundang pelbagai emosi dan kejutan.